Assalamualaikum murid-murid Ustazah. Ada lagi ke yang belum masuk Google Meet? Waalaikumsalam. Dah masuk Ustazah. Alhamdulillah, bagus anak murid Ustazah hari ini. Semua tepat masa. Okey, macam biasa, sebelum kita mula belajar, Ustazah nak pilih seorang wakil untuk membacakan doa. Siapa nak volunteer? Saya Ustazah. Saya nak baca. Boleh, Afiq. Dipersilakan baca doa sebelum belajar dan syahadah. Macam biasa. Okey, boleh Ustazah. Semua tanda tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mula kelas, macam biasa kita kena baca doa untuk mendapat keberkatan. Okey, baiklah murid-murid. Hari ni Ustazah nak ajar satu topik. Tapi sebelum tu, Ustazah nak tayangkan satu video dahulu supaya kamu lebih jelas apa yang Ustazah nak bincangkan pada hari ini. Sekejap ya, Ustazah present slide. Kamu boleh nampak ke YouTube ni? Nampak? Nampak Ustazah. Okey, Ustazah pasang. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المطيع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواحد المتعال البر التواب المنتقم الغفور مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسي الجاري الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okey, baiklah. Semua dah dengar tadi video Asmaul Husna. Baiklah, kamu tahu tak apa perkaitan video yang Ustazah tunjukkan tadi dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Siapa boleh teka? Okey, tak apa. Tak tahu ada. Ustazah. Okey, baiklah. Okey, hari ini Ustazah akan ajar mengenai konsep nama Allah. Dua sahaja, iaitu Al-Alim dan Al-Hakim. Makna kata, tadi kita tengok video Asmaul Husna adalah 99 nama Allah, tetapi hari ini Ustazah hanya nak ajar dua sahaja, iaitu Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, ini nama-nama Allah ni untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian secara beradab dan beristiqamah. Okey, kamu tahu tak kenapa pentingnya kita nak belajar tentang nama Allah ni? Tak. Kenapa Ustazah? Okey, saya terangkan. Pentingnya kita belajar nama Allah, Al-Alim dan Al-Hakim adalah sebab kita nak kenal Tuhan kita yang Maha Esa dan supaya kita lagi mendalam tentang kecintaan kita kepada Allah kita, Tuhan kita. Okey, baiklah. Sekarang tadi pun kita dah tengok kan video tadi yang kita tentang nama Allah yang 99 tu. Sekarang ni Ustazah nak semua buka buku teks. Buku teks ada kan kat depan masing-masing kan? Ada tak? Ada Ustazah. Ada. Okey, kalau ada buka muka surat 66. Sudah Ustazah, sudah. Alright, kita nak tengok, kita nak baca sama-sama. Jom kejap Ustazah nak present juga. Okey, kamu semua nampak kan? Nampak. Alright, Alhamdulillah. Hari ni kita nak belajar maksud nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, sebelum tu Ustazah nak seorang baca boleh maksud erti pengertian Al-Hakim, Al-Alim dulu. Ustazah nak suruh Afiq. Afiq ada? Ada Ustazah, ada. Alright, okey Afiq baca. Boleh Ustazah. Yang warna pink tu ya Ustazah. Yang ada kotak warna pink tu. Pandai warna pink tu. Okey. Erti Al-Alim. Al-Alim bererti maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada sesuatu pun yang bersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai. Terima kasih Afiq. Baca pun lancar. Okey yang seterusnya maksud Al-Hakim. Munirah ada? Ada Ustazah. Munirah boleh tolong baca? Boleh. Okey, silakan Munirah. Okey, arti Al-Hakim ialah Maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah Maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Pandai. Terima kasih Munir. Terima kasih Afiq. Okey, sebelum tu korang faham tak apa yang maksud dengan Al-Alim tu dengan Al-Hakim tu? Faham tak? Cuba cerita sikit kat Ustazah. Ke tak faham langsung? Tak faham Ustazah.
Tak faham. Munira faham? Kurang faham. Kurang Ustazah. Okey. Ustazah terang satu-satu. Okey. First, Ustazah akan terang tentang Al-Alim, baru Al-Hakim. Okey, Al-Alim ni maksud dia Allah Maha Mengetahui. Maha Mengetahui tu apa? Maha Mengetahui ni maksudnya Allah tahu semua benda. Kecil ke besar ke, dekat Malaysia ke, dekat luar negara ke. Lepas tu dalam hati manusia ke, Allah tahu semua benda. Kiranya sama ada benda tu kecil ke ataupun besar pun Allah tahu. Maksudnya itu yang bermaksud Allah Maha Mengetahui. Dan sifat Allah ni juga dia berlainan tau dengan sifat manusia. Walaupun kita juga Maha Mengetahui. Contoh kamu semua tahu nama Ustazah. Nama Ustazah Nurhanan kan? Okey. Allah pun tahu juga, tapi pengetahuan Allah tu berbeza. Contohnya kalau kata manusia lah kan. Okey, kalau kata manusia ni dia seorang doktor kan. Tapi doktor ni dia hanya tahu bidang dia saja. Dia tahu macam okey tentang apa ubat yang sesuai, sakit ni sebab apa punca dia. Tapi ada orang lain yang bukan doktor ataupun bukan bidang dia, dia tak tahu benda tu. Contoh macam cikgu. Kalau kata ustazah lah kan. Ustazah tak tahu apa dia ni kena sakit apa punca dia. Ustazah tak tahu. Tapi Allah ni dia Maha Mengetahui segala-galanya. Sama ada kecil ataupun besar. Okay, kalau kata kita tengok Allah punya pengetahuan dia tu, pengetahuan Allah tu meliputi segala-galanya. Sama ada kecil, besar, apa lagi dalam hati manusia. Walaupun kita tak cakap pun, walaupun kita cakap okey tak punya rahsia. Tapi Allah tahu benda tu. Dan Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi daripada pengetahuan orang lain. Okey. Faham? Boleh? Boleh Ustazah. Alright. Okey. Seterusnya kita pergi kepada Al-Hakim. Al-Hakim ni maksudnya Allah Maha Bijaksana. Bijaksana Allah ni dia sangatlah bijakan. Maksudnya dia pengetahuan dia tu meliputi segala-galanya. Maksudnya Allah punya kebijaksanaannya tu sampai mampu mencipta dan mentadbir alam. Okay, alam ni, kalau kata alam ni kan, kita macam mana? Alam ni, kamu tahu apa dia? Apa je yang kamu tahu tentang alam? Bumi. Lagi. Laut. Lagi? Gunung. Lagi? Angkasa. Angkasa. Kamu tahu tak apa yang dekat angkasa tu? Tak tahu. Alien kot. Alien. Okey, lagi. Munira, kamu tahu apa kat angkasa tu? Ada apa? Angkasa ada planet. Ada planet. Okey, kita tengok kan. Tadi ada sebut bumi, ada sebut langit, ada sebut angkasa, ada sebut planet kan. Kita tengok ni, Allah ni kebijaksanaan dia, kemampuan dia boleh mencipta dan mentadbir alam. Maksudnya Allah ni menciptakan bumi. Allah ciptakan planet. Allah juga yang menciptakan angkasa tu. Dan kebijaksanaan Allah ni bukan sekadar mencipta. Dia juga mentadbir alam. Maksud mentadbir alam ni Allah yang menentukan pergerakan. Contohnya angin, kita nampak kan dekat awan kan. Kat awan tu dia macam macam dekat langit tu kita nampak macam ada awan gerak-gerak kan. Itu maksudnya dia macam ada pergerakan angin. Tapi tahu tak angin tu sebenarnya Allah yang menggerakkan benda tu. Itulah yang dinamakan dengan Allah dia punya kebijaksanaan itu mentadbir alam, dalam mentadbir alam. Okey? Boleh faham? Boleh. Boleh. Terusnya Ustazah nak kita baca dalil. Dalil nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kita baca sama-sama boleh? Boleh Ustazah. Ustazah baca dulu, kejap lagi korang ikut. Boleh? InsyaAllah boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dalam surah An-Nisa ayat yang ke-26. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimun hakim. Okey. Wallahu alimun hakim.
Alright. Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Okey, Ustazah nak minta Munirah boleh? Munirah tolong bacakan maksudnya, maksud dalil. Boleh Ustazah. Okey, Maksudnya, silakan Munirah. sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, dekat sini kita dah nampak kan pengetahuan Allah punya sifat dia tu, Allah punya nama dia tu terbukti dalam Al-Quran. Kita pun tahu kan Al-Quran ni apa sahaja yang ada dalam Al-Quran tu semuanya semua perkara adalah betul, benar dan tak boleh dinafikan dengan mana-mana perkara sekalipun. Dan ini pun terbuktilah dengan Allah punya sifatnya kan, Allah punya kebijaksanaan dia, Allah punya ketinggian pengetahuan dia tu dalam mentadbir alam, dalam kebijaksanaan mencipta alam. Dan Allah juga pengetahuan dia ni boleh mengetahui kat mana kedudukan semut walaupun sekecil-kecil dia, walaupun sehitam-hitam dia di atas batu yang gelap pada waktu malam kan. Kita tengok waktu malam kan, langit gelap hitam, lepas tu ada batu. Kalau kita tak nampak dah ni ada batu, kadang pun kita sepak ke batu tu. Tapi Allah dia ni, Allah punya kebijaksanaan, Allah punya pengetahuan, Allah tahu kat mana kedudukan semut tu, Allah tahu kecil mana. Dan ulat dalam batu pun Allah boleh tahu. Nampak terbukti tak Allah punya sifat Al-Alim dan Al-Hakim tu? Nampak Ustazah, dah faham. Nampak. Faham. Alright. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ustazah, Ya. saya nak tanya. Mm-mm. Kalau Allah boleh nampak dalam batu, ulat dalam batu, mana Allah banyak mata ke? Allah banyak mata ke? Okey. Ni soalannya sangat baik Afiq. Allah, walaupun kita cakap Allah ni maha mengetahui kan, Allah maha melihat, Allah maha bijaksana, tapi Allah punya zat tu tak sama dengan manusia. Contoh, maksud zat tu apa? Maksud zat tu walaupun kita melihat, kita guna mata kan, ni mata kita, okey. Tapi Allah punya zat tu tidak tahu. Kita macam mana? Kita tak boleh tak terbayang Allah punya zat tu. Jadi walaupun kita katakan Allah ni maha melihat, Allah maha mengetahui, tapi penglihatan Allah, sifat pengetahuan Allah tu adalah berbeza dengan manusia. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Oh, macam tu. Faham Ustazah. Faham Ustazah. Okay, lagi ada apa lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada. Alright. Okey semua. Tadi kita dah belajar pasal pengertian dalil nakli, pengertian al-alim, pengertian al-hakim dan juga dalil nakli iaitu ada nama Allah al-alim dan al-hakim. Betul tak? Betul. Belajar. Bagus. Jadi Ustaz lepas dah belajar mesti buat kerja, barulah kita faham. Dia apa yang Ustaz ada sekarang? Ustaz ada lembaran kerja. Okey ke semua? Lembaran kerja? Okey, mantap. Bagus. Jadi lembaran kerja yang Ustaz sediakan ni nampak tak? Nampak tak? Ada tak kat depan? Nampak Ustaz. Nampak. Okey. Apa yang kamu perlu buat? Jadi tengok skrin lembaran kerja iaitu di bawah tajuk akidah. Tajuknya adalah Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apa yang perlu kamu buat? Berikan pengertian nama Allah Al-Alim. Okey, faham? Boleh berikan pengertian. Okey, yang kedua, berikan pengertian nama Allah Al-Hakim. Itu yang kedua kamu perlu buat. Jadi yang terakhir adalah berikan dalil nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim berserta maksudnya. Berserta maksudnya dah bagi ayat Al-Quran berserta dengan maksudnya. Jangan lupa. Okey, boleh semua? Boleh. Okey, bagus. Jadi Ustaz akan buka WhatsApp. Ustaz akan bagi
Okey, kelas 3 Nilam. Saya akan bagi lembaran kerja. Okey. Okey, dapat kan? Ada nampak? Ada dapat mesej? Ada Ustaz. Dapat. Okey, Ustaz bagi dalam masa 2 ke 3 minit untuk jawab. Okey, cepat-cepat. Okey, nanti Ustaz nak semak. Boleh ya? Ni buat kerja sendiri ke macam mana Ustaz? Ke buat dalam kumpulan? Kerja ni boleh buat dalam kumpulan, berbincang dengan kawan-kawan. Berbincang untuk jawab soalan. Okey. 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 Boleh jawab. Hanan, saya nak tanya. Ya. Macam mana nak buat pengertian nama Allah Al-Alim? Pengertian. Cuba buat tengok buku yang dalam buku teks tu, muka surat 48. Ada tak? Yang tadi kita baca tu. Oh, ada. Terima kasih Hanan. Sama-sama. Tak apa, kamu boleh tengok buku teks. Ustaz tak marah. Jadi kamu faham. Jadi Hanan boleh ke jawab? Boleh Ustaz, tengah cari jawapan jap. Munirah boleh? Boleh, sama tengah taip jawapan. Okay, cepat. Masa menceburui. Jawab. Ustaz nak semak. Ustaz, kalau dah siap macam mana? Dah siap boleh hantar kat WhatsApp. Dalam bentuk PDF tau. Jangan lupa. Okey. Okay, Ustaz tengok grup WhatsApp. Siapa dah siap? Cepat. Kejap Ustaz, masalah lain lah. Tak apa. Ustaz tunggu. Munirah dah bagi. Kita tengok Munirah punya. Okey. Yang pertama, pengertian nama Allah Al-Alim. Okey, Allah Maha mengetahui setiap sesuatu dengan terperinci. Tiada satu pun yang tersembunyi dengan pengetahuan Allah. Okey. Ustaz tanda right. Betul. Okey, yang kedua, berikan pengertian nama Allah Al-Hakim. Allah Maha bijaksana, mentadbir alam yang luas ini. Okey, betul. Berikan dalil nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Surah An-Nisa ayat 26. Apa ni Munirah? Patutnya bagi ayat Al-Quran dengan maksudnya, bukan nama surahnya. Saya Salah. Tak apa. Kita belajar. Okey. Munirah dapat 2/3. Okey, Ustaz. Lain kali saya tak silap. Okey, tak apa. Kita tengok Hanan punya pula macam mana. Hanan jangan suka sangat. Kita tengok Hanan punya. Okey. Nama, pengertian. Pengertian. Al-Alim bermaksud Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui setiap sesuatu dengan terperinci. Tiada satu pun yang tersembunyi dengan pengetahuan Allah. Okey, betul. Al-Hakim, iya Allah. Apa ni? Ya Allah. Apa ni? Okey, Maha bijaksana. Silap lah Ustaz, tak tengok tadi. Cuai. Tak apa. Bijaksana mentadbir alam yang luas. Dapat setengah aja. Tak betul, tapi setengah aja. Sebab ada perkataan salah. Okey, yang terakhir, berikan dalil nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Wallahu alimun hakim. Betul. Tapi mana
Mana maksudnya? Allahu Akbar. Ustaz kan minta maksudnya tadi. Hanya boleh setengah Ustaz. Maksud tak ada. Yang mana maksud? Maksud tak ada. Dapat setengah aja. Jadi campur-campur dapatlah 2/3. Okey lah. Okey lah, sama dengan Munirah. Tak apa. Okey. Baiklah. Apa yang kita pelajari hari ini, daripada kita belajar hari ini, boleh tak Ustaz nak minta setiap orang berikan rumusan apa yang kita belajar hari ini. Mulakan dengan Munirah. Sila berikan rumusan anda pasal pelajaran hari ini. Konsep nama Allah Al-Alim dan Al-Alim dan Al-Hakim kita kena percaya sebab nama-nama Allah ni menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi apabila kita percaya dan kita yakin, maka iman kita akan semakin bertambah. Kita akan jadi Muslim yang hebat sebab kita percaya betul-betul Allah ni yang menguasai alam ini dengan bijaksana. Itu saja Ustaz. Betul ke? Betul. Faham pun Munirah. Bagus Munirah, bagus. Okey, kita Hanan pula. Ustaz nak dengar. Macam mana Hanan? Kalau saya faham yang Al-Alim ni maksud dia Allah Maha Mengetahui. Kalau Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Dia macam mana? Dia macam Allah dia tahu semua benda dan Allah juga dia punya kebijaksanaan dia tu, dia punya pandai dia tu lebih daripada manusia, tak sama macam manusia. Dan nama Allah ni kita kena belajar juga sebab dia satu dia iman, rukun iman. Itu yang saya faham. Betul ke Ustaz? Betul. Bagus Ana, bagus. Inilah yang Ustaz mahukan darilah Ustaz. Aktif, sentiasa faham. Alhamdulillah. Amin semua. Amin. Alhamdulillah faham. Amin. Okey, baiklah Ustaz simpulkanlah sedikit pasal pelajaran hari ini. Seperti yang kita tahu, kita dah belajar pasal nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, iaitu Allah yang Maha Mengetahui dan Allah Maha Bijaksana. Apa yang kita boleh faham daripada dua nama Allah ini, kita tahu zat Allah ni adalah sangat berbeza daripada manusia yang biasa. Zat Allah ni lebih tinggi daripada manusia. Kita tak boleh tandingi pun dia punya kekuasaan. Jadi pastikan kamu semua sentiasa yakin dengan kekuasaan Allah, dengan percaya dengan nama-nama Allah ni. Jangan lupa. Sebab kita sebagai orang Islam perlulah percaya dengan nama Allah ini dan berpegang dengan nama Allah ini. Tiada kuasa lain yang boleh menandingi kuasa Allah. Jadi sekadar itu sahajalah pelajaran hari ini yang Ustaz boleh berkongsi dengan kamu semua. Okey, semua okey ke dengan pelajaran hari ini? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih kerana hadir dalam kelas Ustaz. Terima kasih kerana sudi hadir dalam kelas Ustaz. Jadi berjumpa kita lagi di lain hari insya-Allah. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Bye.